Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dos yang berada dalam page saya dan yang menonton video ni. Okey, saya senang buat video macam ni lah. Apa tu screenshot macam ni. So, saya nak tunjuk berkaitan dengan contoh keperluan nafkah anak. Keperluan nafkah anak ni maksudnya bila kita nak buat tuntutan dekat mahkamah syariah, sebaiknya kita kena ada kita punya pengiraan dia, jadual pengiraan supaya senang mahkamah nak tengok macam mana tuntutan kita, apa yang kita tuntut, jumlah tuntutan tu berapa. Itu semua kita nak kena tunjuk. Sebelum sebelum ni saya dah bagi video dan jadual pengiraan untuk anak anak seorang kan. Okey. So ramailah yang request kalau anak ramai macam mana kita nak buat. So ini contoh kalau anak tu dua orang. Kalau tiga orang nanti you boleh ikut. Okey? So pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, ini panduan sahaja, guideline. Tak semestinya sama, tak semestinya ikut sebiji-sebiji, tak semestinya. Ini saya buat contoh saja. You all boleh tambah lagi, you all boleh pindah, tapi pengiraan dia macam ni, guideline dia. Okey? Ini contoh yang pertama, contoh satu untuk nafkah bulanan. Kita boleh tuntut nafkah untuk tahunan dan bulanan. So dekat sini ada nafkah bulanan untuk dua orang anak. Okey, yang ni saya tunjukkan dari segi pengiraan keperluan dia. Yang kat sini keperluan dia pakaian, tempat tinggal, pengasuh, pengangkutan, makan minum. Lepas tu yang kat sini dia punya pengiraan dia. So yang ini contoh yang pertama ni bila anak tu keperluan dia sama. You nak tuntut nafkah anak tu keperluan dia sama. Pengasuh pun sama 400 orang. Makan minum pun nak kira, pakaian pun nak kira RM35 sebulan seorang. Terpulanglah. Ini kalau sama. So kalau sama daripada atas sampai bawah, you buat jadual anak satu, anak dua ni, jangan letak anak satu, anak dua, letaklah nama. Nama dia Muhammad. Contohnya Muhammad. Lepas tu kat sini Amin contohnya. Okey. Anak nombor satu tu nama Muhammad, nombor dua Amin. Letaklah. So, dia akan dapat dia punya jumlah sama. Ini contoh dia. You buat macam ni senang tak nak tengok? Senang kan? Kalau macam ni senang. Okey, yang ni nafkah tahunan. Nafkah tahunan pun kebetulan sama. Mungkin anak ni anak kembar ke macam mana ke, tapi sama. Saya nak tunjuk contoh dia. Okey, boleh dapat Okey. Yang contoh yang kedua ni untuk anak yang dua orang juga. Kalau tiga orang contohnya you all buat, tulislah nama anak. Yang satu lagi tepi sini. Supaya kita senang nak check. Tak payahlah buat dua tiga jadual banyak-banyak kan. Pun boleh juga. Ada orang dia buat satu orang, satu anak. Satu jadual. Anak yang kedua, jadual kedua. Pun boleh juga. Ini salah satu cara dia. Okey. Contoh nombor dua, you buat nafkah bulanan. Yang ni jumlah dia tak sama. Nombor satu, contohnya anak nombor satu lampin dia RM60, anak nombor dua RM90. Mungkin anak nombor satu dah besar, dia kurang pakai lampin. Lepas tu susu, ada beza kan. Sekolah, anak nombor dua tak sekolah lagi, so kita tak tuntut lah. So kita kosongkan lah. Macam ni. Kalau macam tempat tinggal, sama. Insurans, sama. Contoh, kalau you nak tuntut insurans, boleh je. Kalau tak nak tuntut pun tak ada masalah. Ada orang boleh je, ada orang tak nak. Pengangkutan. Dekat sini pengangkutan RM45. Ada anak nombor 2 dia tak pakai pengangkutan, dia tak sekolah lagi, nak pengangkutan nak buat apa kan? Jadi kosong. So jumlah dia akan berbeza dekat sini. So kita boleh tahu, kita boleh tengok apa yang dia tuntut, apa jumlah dia dan anak nombor berapa punya keperluan. Senang. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Boleh nampak tak? Ni cara dia. Ini keperluan anak nafkah bulanan yang jumlah dia berbeza. You boleh letak anak nombor 3 kat sebelah anak nombor 2 ni dengan jadual dia, dengan pengiraan dia. Kalau banyak anak, banyaklah. Bolehlah buat jadual macam ni. Kalau tak nak buat jadual macam ni, nak buat satu orang satu jadual pun boleh. Okey. Ini tahunan punya. Tahunan macam anak nombor 2 tak sekolah. So tak payahlah persediaan persekolahan. Hari raya je dia nak. Okey. Kat situ lah. Kat sini ada beza ni. Sorry, bukan apa tu. Jumlah dia kat sini beza. Bukan 1,500. Ini salah pengiraan ni kat sini. Ini saya tunjuk saja Saya tunjuk saja sebelum edit. Kat sini maknanya dia 850. Dekat sini dia 350. Macam tu saja. Macam tu saja dia punya cara pengiraan. So you all boleh dapat tak cara pengiraan dia?
kita nak buat jadual ni supaya apa? Supaya senang kita nak tengok. Senang yang Arif nak tengok, senang dia ada side pun nak tengok pun senang. Anak ni nama apa, keperluan dia apa, jumlah dia berapa. Susun macam ni. Instead you tulis, kan payah nak baca, buat jadual macam ni, senang nak baca. Okay. Dapat tuan-tuan dan puan-puan? Ini just saya belanja lah benda ni untuk just untuk apa tu, saya share benda ni untuk apa tu, pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. So benda ni memang this is macam mana peguam buat. Peguam buat macam ni lah. Dia buat macam ni. So saya share benda ni, benda ni ilmu yang mahal untuk tuan-tuan dan puan-puan. So tuan-tuan boleh ambil dan boleh gunakan untuk kes-kes tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Okey. Wallahualam. Terima kasih.